Kisah yang pertama pada tengah malam ini yang saya nak bacakan kepada anda semua pengalaman seorang pengirim bernama Hafiz. Yang ini berlaku pada tahun 2012. Ketika saya dengan teman-teman sedang ada jamming session. Jamming session tu berlatih dengan band lah. Tempat yang biasa dan selalu kita jamming. Pada waktu malam, selepas semua habis kerja, kita berkumpul dekat studio jamming ni sekitar 8:30 malam. Studio jamming ni buka sampai 3 pagi, Kisi. Jadi, kita mula jamming, kita berkumpul 8:30, kita book studio pukul 9. 9 jamming terus sampai pukul 1 pagi. Sebelum kita balik ataupun sebelum kita pulang ke rumah. Studio jamming ni beberapa minggu kalau tak silap yang lalu ada kes sebuah kumpulan metal yang tengah menyanyi dekat sebelah, yang senang buat jamming lah di sebelah tu bersama dengan penyanyi metal band ni. Penyanyinya ada 2, seorang lelaki seorang perempuan. Dengar cerita yang perempuan tu kena rasuk ketika sedang hit banging dan jamming. Ini bukan kerana mereka menyanyikan lagu-lagu metal, bukan. Tapi kita kenal dengan kumpulan ni, ahli anggotanya. Vokalis pada kumpulan ... ini, yang perempuan ni sebenarnya ada sejarah kena rasuk. Dia ni lemah semangat. Jadi bila dia jamming, dia dah masuk alam yang dia tak ingat dunia luar. Dia dah mula hit banging tak henti-henti. Dia mula rasuk dalam studio. Salah seorang kawan saya yang bekerja dekat jamming studio ni beritahu apa yang berlaku bila band dah stop bermain. Band dah stop bermain. Perempuan ni masih lagi hit banging dengan rambut yang panjang dengan nada suara yang menakutkan. Bayangkan saudara, dia seolah-olah dalam keadaan menghenjut-henjut kepalanya ke depan ke belakang dan menghasilkan suara garau. Bila tanya, Liz. Waktu tu maghrib, 7 lebih malam, kata kawan saya. Jadi itu bab yang berlaku beberapa minggu yang lalu. Teman kongsi dengan saya. Jadi waktu tu, selepas tu, yang saya ceritakan ni pengalaman saya. Saya dengan teman-teman berkumpul 8:30 malam dekat depan tu. Kita kumpul biasalah, isap rokok dulu. Kita berbual-bual, borak-borak. Ya, tepi tu ada kedai kopi, makan minum sekejap. Pukul 9 masuk masing-masing. Dah mula nak jamming. Jamming 1 jam setengah. Kita berhenti sekejap. Biasalah Casey. Keluar ambil asap. Ya, semua keluar ambil asap. Saya, kata Hafiz, tidak merokok. Jadi bila teman-teman saya keluar, saya dekat dalam ni tengah dengar balik recording yang kita rakamkan ketika jamming. Dengar balik, duduk dengar balik. Tiba-tiba saya dengar dekat sebelah. Walaupun bilik tu soundproof, saya boleh dengar, Casey. Mula-mula ingatkan datang daripada recording yang saya mainkan. Saya perlahankan terus matikan alat rakaman dalam jamming studio. Saya matikan, saya dengar bilik sebelah. Pendengar Ria 897, malam tu tak ada bilik lain yang digunakan. Hanya bilik kami satu. Jam 9 malam tu booking sampai pukul 1. Jadi jam 10 dah kosong dah semua. Booking semua sampai pukul 10. Lepas tu dah tak ada orang lagi. Saya, kata Hafiz, dah berhentikan putaran recording tadi. Saya bangun, saya tarik pintu. Makin jelas dengar bunyi yang menakutkan datang daripada bilik jamming sebelah. Casey, pendengar Ria 897, jamming studio ni, kalau Casey nak tahu, pintu dia ada cermin kecil.
see-through glass. Maknanya kalau owner datang, dia jalan dekat depan pintu, kata Hafiz, owner akan ketuk pintu glass panel tu, tek 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 tek. Nanti salah seorang akan nampak. Dia akan tunjuk tangan 5, maknanya lagi 5 minit kena habiskan apa kita buat. Lepas tu tamat booking. Ya, dia datang, dia tunjuk jari 5 minit, 5 minit. Jadi bilik sebelah tu sama, ada tingkap kaca, boleh nampak dalam. Saya berdiri dekat luar, saya jenguk. Astaghfirullah, Casey, saya nampak bilik sebelah ada perempuan rambut panjang tengah head banging, Casey. Oh! Saya terperanjat, Casey. Saya keluar daripada bilik jamming tu, keluar dekat koridor, barulah dekat depan tu ada jamming, dipanggil jamming shop. Situ jual gitar, jual barang-barang, alat-alat muzik. Teman-teman dekat luar tengah bercakap, isap rokok. Saya, ikut aku. Hafsal, ikut aku cepat. Ramai-ramai buang rokok masuk dalam. Hafsal, Nasrul, kau ingat tak kau cakap dengan aku 2-3 minggu lepas ada perempuan kena rasuk hit banging? Hafsal, aku tadi tengah dengar lagu . Aku dengar ada orang macam mengerang tau. Aku tengok bilik sebelah. Aku nampak perempuan hit banging rambut panjang. Bro, lu biar betul. Sumpah aku tak bedik . Tu aku nak minta tolong korang ni, kita nak tengok ni. Masuk. Kau buka pintu . Nasrul buka. Tak ada. Kau nampak betul ke? Aku tak bohong . Kalau aku ada handphone, aku dah rekod tadi . Aku tak terfikir pun. Seramnya. Perempuan tu pakai baju apa? Aku tak tahu. Baju hitam . Rambut panjang sangat. Itulah pengalaman dari Hafiz ketika dia jamming dengan teman-teman di salah sebuah jamming studio yang saya tak nak sebutkan namanya, di Singapura. Ingat, setiap kisah yang anda dengar dalam rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Pendengar di 897 FM, tadi kisah yang anda dengar jamming session. Wow, kisah yang dengar ya ketika jamming dengan bilik sebelah tu. Perempuan tu dia head banging sampai dia kena rasuk. Macam mana tu Tapi seram jugalah dengan teman-teman tengah main lagu metal. Kawan awak kat sebelah hit banging. Ingat, dia dah datang. Sudah mari. Awak pun gentir main drum, double pedal. Tiba-tiba kawan awak dah stop, kawan awak tak stop. Bagaimana agaknya? Baik, kita teruskan kisah berikut ini dari jamming studio di Singapura. Kita terus pergi ke sebuah hospital di Malaysia. Pendengar ya 897, ini datang daripada seorang pendengar. Saya adalah seorang jururawat di salah sebuah hospital di Kuala Lumpur. Nama saya Iza, bukan nama sebenar. Nama ni nama yang saya gunakan. Kawan-kawan rapat saja kenal saya dengan nama Iza. Kata Iza, peristiwa yang saya nak kongsi, saya bekerja sebagai seorang jururawat. Tapi sekarang tidak lagi, Casey. Sekarang ni saya meniaga online. Seorang jururawat di hospital, salah sebuah hospital di Kuala Lumpur. Kalau Casey Google Haunted Hospital in KL, nanti akan keluar resultnya. Saya tak nak beritahulah hospital mana. Dekat hospital yang saya kerja ni, saya jaga ward wanita. Ya, ward wanita. Pengalaman saya ni berlaku bila saya kerja shift malam, Casey. Dekat dalam ward, salah satu bilik ward ni ada seorang wanita. Wanita ni dia pada mulanya bila dimasukkan ke hospital nampak okey, tapi dia tak bercakap. Tanya pun tak jawab, tak nak berkomunikasi. Wanita ni datang daripada sebuah rumah tumpangan yang tak boleh disebutkan atas sensitiviti
Ya, dia datang daripada sebuah rumah tumpangan, rumah penjagaan lah. Jadi datang dengan rambutnya yang panjang. Kita bercakap, dia tak layan, dia diam. Ramai jururawat yang bekerja dekat ward saya, termasuk saya dan rakan-rakan yang lain, setiap malam akan dikejutkan dengan suara wanita ini akan menyanyi pada waktu malam. Anda bayangkan. Pendengar Ria 897 FM. Selepas dia menyanyi dalam seminit dua, dia akan menangis. Semua tahu dan semua orang takut dengan perempuan ni sebab memang dia seram. Dia menyanyi, dia akan ambil rambut panjang dia tutup depan muka. Perempuan ni berada dekat ward kami selama 3 malam, Casey. Sebelum dia dipindahkan ke psychiatric unit. Nanti malam-malam dia akan menyanyi, kemudian dia akan menangis, dia akan menyanyi, dia akan menangis. Beberapa kali dekat atas katil, dia akan berada dalam posisi merangkak. Ya, macam orang nak merangkak. Tangan, kaki, lutut tu dekat atas tilam, macam tu lah. Merangkak dengan rambut ke depan. Dan waktu dia buat macam tu, dia akan menyanyi, dia akan menangis. Ada beberapa pesakit yang lain yang nampak, panggil nurse, panggil kita. Kita datang, kata, tengok tu, takut. Kita dah cakap dengan dia, dah cakap berkali-kali jangan buat. Kita suruh dia duduk, dia tak nak, dia enggan, tak nak. Sampaikan kita terpaksa tutup katilnya dengan kain. Ya, langsir tu kan kita tarik, tutup. Jadi supaya tidak mengganggu para pesakit dekat ward yang sama, dekat bilik yang sama. Tapi suara masih kedengaran. Dia masih menyanyi. Berkali-kali bel ditekan. Kita tak boleh berbuat apa-apa sebenarnya. Dipedekkan cerita, katanya, pendengar Ria 897 FM, bila wanita ni akhirnya selepas 3 malam Casey dipindahkan ke unit psikiatrik, dah dipindahkan. Saya pernah nampak, Casey, ketika kita nak pergi tandas, daripada ward dan daripada tempat kaunter jururawat nak pergi tandas, kita kena jalan lalu dekat koridor yang panjang. Ya, dia ada ward 1, bilik ward nombor 2, bilik ward nombor 3, kemudian ada koridor panjang, kemudian ada bilik pembersih, janitor's room, kemudian ada bilik server. Selepas bilik server baru ada tandas. Tandas lelaki, sebelah tu baru tandas perempuan, Casey. Begitu jauh keadaan tandas tu. Saya nak pergi tandas. Tengah jalan, Casey, tandas hospital ni, light, lampu dia auto. Bila kita masuk dekat dalam, sensor detect lampu akan menyala. Sebelum saya masuk, saya berdiri dekat luar. Saya nampak ada perempuan yang menyerupai wanita yang sakit tu, yang saya katakan yang mengganggu kita selama 3 malam. Perempuan tu dalam toilet, Casey, saya nampak dengan jelas, tapi bukan berdiri, tengah merangkak. Dalam posisi sedang merangkak. Saya ternampak, astaghfirullahalazim, sekarang ni nak masuk tandas, Casey. Saya batalkan niat, saya patah balik, saya cari seorang kawan, tengok dia okey, saya tanya, temankan aku pergi toilet boleh tak? Aku tak sedar hati lah. Saya tak ceritakan yang saya nampak perempuan dekat dalam. Takut nanti dia tak nak pergi. Dia pun jalan dengan saya. Jalan. Semakin dekat dengan tandas, semakin saya perlahankan langkah saya, dengan harapan teman saya ni akan jalan lebih laju sedikit. Jadi dia yang masuk dulu. Dan memang betul, dia jalan, tiba-tiba dia yang masuk dulu. Lampu menyala, Casey. Selagi orang tak masuk, selagi tu lampu tidak menyala. Teman saya masuk dulu, lampu menyala. Saya tengok clear, saya pun masuk. Saya kata, kau tunggu kejap jangan pergi mana-mana, tunggu Masuk cubicle, Casey. Masuk cubicle, saya lepaskan hajat kecil. Tengah buang air kecil, saya panggil nama teman saya. Nana,
Apa? Tunggu. Aku tahulah. Kemudian teman saya kata, Zah, dah ke belum? Dah. Kejap. Cepat Zah. Izzah cepat sikit. Keluar, kenapa? Cepat. Teman saya dah keluar. Nanti dulu. Saya cuci tangan. Cuci. Tiba-tiba saya nampak bila Izzah tengok saya, Izzah tengok belakang saya. Bahagian atas belakang. Saya pun tak berani nak toleh. Dengan segera saya lari keluar daripada tandas. Izzah jalan laju Casey dengan saya. Zah, kenapa Zah? Nana jalan lebih laju dari saya, katanya di sini. Jadi saya bertanya pada Nana, kenapa dengan kau Nana? Nana memberitahu bila saya sedang dalam kubikel buang air kecil, dia nampak dekat sebelah kubikel ada orang tengah berdiri, tapi tak nampak muka, tak nampak badan lah. Dia nampak macam ada orang tengah berdiri, betul-betul nampak bahagian rambut ke atas. Nampak tu je, rambut hitam macam tu. Dia kalau berdiri lebih tinggi sikit baru nampak wajah. Ini betul-betul dekat dahi tu kan, nampak rambut hitam kan. Macam itulah dia nampak dekat dalam tandas. Sebab tu dia kata Izzah, Nana teman saya ni memanggil saya beberapa kali. Izzah, dah ke belum? Sebab dia sendiri tengah takut. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah yang dikongsi sama oleh Izzah, bekas jururawat di salah sebuah hospital berhantu di Kuala Lumpur. Okey, itu dia kisah kongsi sama pengalaman. Anda boleh juga hubungi Casey sebentar nanti di 669-11897. Terima kasih kepada rakan-rakan yang ada di Facebook. Antaranya Mudiati Shah, salam dari Brunei Darussalam. Seramlah cerita hospital tu. Ada satu lagi cerita, saya simpan lagi seram. Kejap lagi akan saya kongsi, bukan sekarang. Kisah berkenaan dengan rumah yang dibeli oleh seorang pendengar. Ini berlaku di... pengalaman yang dikongsi sama akan saya kongsi kejap lagi berkenaan dengan sebuah rumah yang dibeli dekat Seremban. Orang Seremban, siapa in the house orang Seremban? Daud. Salam Casey, pendengar dari Tapah, Malaysia, dan kepada Casey selamat bertugas malam, cerita sangat best. Jom MJ12. Terima kasih pada Daus. Azari Hassan dari Pasir Gudang, Johor, dengar seorang di ruang tamu tiba-tiba dengar pintu ketuk. Tengok kucing main dekat pintu dalam rumah. Nasib baik, tapi sejak bila belah kucing. Daripada Said di Jailani, salam bro, hearing you now talking about tandas. Terima kasih pada Said di Jailani yang sudah mendengar ya. Kita berkongsi kisah seterusnya. Ingat, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Apa cerita yang anda dengar dari mulut saya, dari pendengar yang berkongsi, kita jangan mudah percaya. Kita anggap semua hanya sekadar hiburan, dan kemungkinan kisah yang diketengahkan tu boleh berlaku, kemungkinan ya. Kita rujuklah pada yang lebih pakar, bukan tanya saya. Yang ini, kisah yang saya nak kongsi ini datang daripada Farisha berkongsi pengalaman. Katanya di sini satu peristiwa yang menyeramkan pernah berlaku ketika saya bercuti di Bali. Wow. Ini berlaku di sebuah resort resort dekat Bali. To cut my story short, boleh tulis dalam bahasa Inggeris campur-campur Melayu. Katanya Farisha, saya dengan suami saya bercuti ya, kali kedua. Kali pertama kita pergi adalah our first year of wedding anniversary ya. Tahun pertama kita pergi, kali pertama adalah tahun pertama kita menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Kemudian beberapa bulan selepas tu kita pergi lagi Bali. Sebelum ni kita tinggal dekat hotel. Ya, saya resort-resort ni memang tak suka sangat. Tapi oleh kerana dah pergi dan tengok resort-resort yang ada ketika our first visit to Bali, saya rasa terpanggil untuk menetap dekat resort. Jadi kita tinggal di salah sebuah resort. Jadi kalau cakap resort ni, mestilah tepi laut. Saya dengan suami pada malam tu tengah duduk dalam bilik, tengah tidur. Casey, tidur bilik gelap. Hanya satu lampu yang saya nyalakan. Lampu adalah lampu daerah tandas.
Suami saya tak boleh tidur kalau lampu menyala terang benderang. Dia memang tak boleh tidur, Casey. Jadi terpaksa buka satu lampu tandas. Itu pun tandas ada macam bahagian tertutup. Baru nampak pintu tandas. Dia ada macam paneling gitu. Malam tu suami dah tidur. Saya ni biasalah, suri rumah sepenuh masa. Habit is tidur lambat main handphone. Terbawa-bawa sampai pergi bercuti. Baring, tengok handphone, tengah scroll through Instagram pada malam itu. I saw a woman. Tak tahu datang dari mana, Casey. Bilik resort tak besar. Saya nampak ada perempuan jalan laju. Bukan lari, tapi jalan laju terus masuk dalam tandas. Ketika saya nampak perempuan tu, saya nampak macam ada benda bergerak. When I shifted my gaze, bila saya alihkan penglihatan saya ni daripada handphone, saya melihat ke arah benda yang bergerak tu, saya terperanjat. Sebab dari mana perempuan ni datang ni? Dia jalan laju, Casey, terus masuk dalam tandas resort yang saya dengan suami sewa. Bang, Abang. Ada apa? Bang, help me bang, tolong bang. Can you please turn on the light? Saya kata pada suami, suruh buka lampu, Casey. Tak nak tidur lah, nak ada apa ni? Bang, please bang, buka lampu. Suami pun buka lampu. Ada apa? Saya tak boleh cakap, Casey. It's a taboo, katanya di sini. It's a taboo for you to talk about something spooky that just happened inside the room that you are staying. Katanya, ia adalah satu perkara yang tidak boleh dilakukan. Cakap tentang suatu benda yang menyeramkan yang berlaku dalam bilik yang kita sedang tidur. Jadi, saya tengok suami, bang, I don't feel good staying inside this room. Saya rasa tak sedap hati duduk dalam bilik ni, bang. Can we just go outside for a while? Boleh kita keluar sekejap tak, bang? Suami pun nasib baik tak marah. Okey. Suami bangun, saya pun bangun, keluar. Memang kita keluar resort, kita tak matikan lampu semua. Keluar, tutup pintu, jalan. Pergi dekat reception, ada tempat duduk. Saya dengan suami duduk. Suami tanya, what happened? Apa tadi berlaku? Bang, I saw someone inside our room. What? Perompak? Bukan bang, bukan perompak bang, bukan. I saw a woman bang, perempuan bang, jalan laju bang, dalam bilik, masuk toilet. Kenapa tak bilang tadi? Bang, benda tu just happen bang, takkan saya nak cakap bang. Kan orang cakap don't talk about it. Kalau you nampak, jangan tegur. So sebab tu I bawa abang keluar bilik. Okay, you tunggu sini, abang masuk pergi check. No. Please bring a staff to follow you bang. Hotel staff. Please bang, I tak nak you masuk seorang. Okay, you tunggu sekejap. Suami pun jumpa hotel staff, tak tahu apa dia cakap. Saya duduk dekat tepi. Suami dengan seorang lelaki ni, hotel staff, jalan pergi ke bilik. About 5-7 minit, suami datang balik. Saya nampak bila suami datang balik, suami kata sekejap, okay. And then satu lagi hotel staff datang. 2 hotel staff dengan suami pergi dekat bilik saya. This time diorang masuk lebih lama sikit. Then suami saya keluar. Saya terperanjat nampak suami tengah tarik 2 luggage dengan ada beberapa plastik yang diangkat oleh hotel staff. Tarik keluar. Suami datang, diorang suruh tukar bilik. But why? Because abang tadi cakap, apa yang you nampak? They say, kalau nampak perempuan dalam bilik hotel, alert the hotel staff, they will change our room. Tapi kenapa bang? They refuse to tell us. I tahu cuma kalau nampak, bilang kita kena tukar bilik. Casey, saya mati-mati nak tahu kenapa. Kita tukar bilik. Kali ni bilik kita dekat dengan reception. Masuk dalam letak barang. Bilik ni auranya tak seseram bilik tadi. So the next morning, saya breakfast dengan suami. Kita bercakap-cakap. Kemudian suami saya pergi keluar sekejap. Tengah breakfast tu dia stop halfway. Dia pergi hisap rokok.
Ada hotel staff datang tanya, "Ma'am, how's your breakfast?" "Oh, fine, thank you." Boleh saya bercakap sekejap tak? Saya cakap dengan wanita ni. "Yes. Yesterday evening we were told to shift our room." Saya ceritakan apa yang berlaku, apa yang saya nampak. Perempuan tu kata, "Ma'am, sorry, saya tak boleh beritahu ma'am. Tapi kalau ma'am nak tahu, ma'am jangan bilang yang saya beritahu ya ma'am." Katanya di sini, kalau kita nampak perempuan rambut panjang jalan laju dalam bilik, ini bermakna benda ni suka dengan kita dan dia datang ke dalam bilik kita. Saya cakap tak faham. Maknanya kadang-kadang kita jalan dekat luar kawasan Bali ni, ada tempat-tempat sembahyang berhala yang kita lalu, kita tak perasan, kita tertendang, kita terlangkah. Jadi dia ikut kita balik masuk bilik. Kalau kita tak tukar bilik, habislah kita kena ganggu. Sebab tu semalam hotel staff bila dengar cerita saya, dia tukarkan bilik. Sebab dah pernah berlaku, Casey. Terima kasih. Kisah yang dikongsi sama, pengalaman yang diketengahkan ya. Kita ada teman kita Aisyah Dija katanya, "Casey, saya pendengar dari Seremban." Kejap lagi ada kisah sebuah rumah seram dari Seremban ya. Nantikan saja kisah tu. Siapa ni? Nurhana katanya, "Saya orang Seremban, Casey." Wah, best ada cerita dari Seremban. Harap-harap tak seram lah sebab saya orang Seremban. Okey, saya buka talian 669-11897 669-11897. Sila hubungi saya untuk berkongsi kisah. Ingat, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kita bersama dengan pendengar yang pertama pada tengah malam ini. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Kisi. Hai, siapa bercakap ni? Sabrina. Sabrina, panggilan dari mana ni? Oh, saya dalam kereta. Oh, nak ke mana ni? Nak balik pergi beli kopi. Wow, jauh beli kopi dekat mana? Dekat Novena. Oh, jauh betul. Awak Taklah, saya tinggal Mokyo. Oh, jauh lah tu. Jauh. Tak, dekat daerah rumah tak ada kedai kopi ke? Starbucks. Oh, patutlah. Okey. Pengalaman yang nak diceritakan, silakan. Tentang apa ni? Okey, cerita ni berlaku tahun 2015. Masa saya dengan family dekat Austria. Oh, jauh juga tu Okey. So, kita naik, kita duduk dekat hotel ni, dekat atas gunung. So, semua dah penat pasal dah lah sejuk, tengah winter. Kali semua ada satu bilik untuk anak-anak saya dah tidur. Saya baru nak terlelap, semua orang dah tidur. Masa nak terlelap tu, macam at the corner of mata, kita nampak dekat tepi tingkap tu, ada orang berdiri. Takkanlah. Saya betul-betul saya tutup mata, saya tak nak tengok, tapi macam mata saya dipaksa buka. Saya nampak macam soldier lama, wal-walan macam gitu. Dengan uniform betul zaman dulu, tapi muka dia macam budak lagi. Saya sengaja action tak nampak, action tak tahu. Tapi saya dah ternampak macam dia cakap dalam bahasa dia, speaking in German. Saya tak faham. Saya in my mind, saya cuma cakap dengan dia, "Saya minta maaf, aku tak faham apa kau berbual." Dia cakap, "Aku cuma nak kau tahu yang aku ada masa tertinggal kat atas gunung ni. Diorang tak pernah jumpa mayat aku. Jadi aku tak tahu, mak aku semua tak tahu apa dah terjadi dengan aku selama ni." Saya nampak orang berdiri tapi transparent. Anda ni kira macam ghost whisperer pengalaman Tapi ada kalanya mungkin boleh berlaku lah kadang-kadang benda tu secara tak sedar ni, kita macam terasa macam ada sesuatu yang berkomunikasi dengan kita Betul. Tapi yang bukan tak scary juga, tapi it's more like sedih lah. Pasal saya menangis lepas tu. Saya dalam umur dia dalam 17 tahun gitu, muda lagi. So bila kita dah turun daripada gunung tu, dalam 2-3 hari lepas tu, saya nampak dekat train station tu, betul lah dia keluar pasal is exactly 100 years of anniversary. Tentang budak yang hilang ke tentang hal yang berlaku? Tentang yang perang yang berlaku tu lah. 100 tahun anniversary dia. And saya baca ramai masih tertinggal kat atas gunung tu, dia orang tak dapat jumpa.
Sebab mungkin dah tertimbus dan gunung tu pun besar kan, nak cari pun susah. Betul. Wah, menarik kisahnya. Terima kasih pada anda. Terima kasih. Okay, bye. Itu kisah di Austria berlaku di sebuah gunung. Baik, ini datangnya daripada Melawati. Wah, sedap nama Melawati. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya Melawati berkongsi pengalaman memandu pada waktu malam. Saya dengan ibu saya dalam kereta nak pulang ke rumah. Kejadian ini berlaku dekat kawasan Melaka KC. Daripada tempat yang saya dengan ibu saya pergi, rumah saudara ni, pulang ke rumah saya mengambil masa lebih kurang 40 minit memandu untuk pulang ke rumah dekat Melaka. Jadi sedang memandu, ibu saya dah terlelap dekat belakang. Saya ni tengah memandu. Tiba-tiba saya rasa daripada bahu sebelah kanan ni macam ada orang pegang tu KC. Saya rasa ada orang pegang bahu kanan. Tengah driving, concentrate. Tengok mak dah tidur, saya pun mengantuk. Tiba-tiba rasa ada orang pegang. Kemudian bila saya toleh nak tengok, sekelip mata tangan tu macam tarik tu. Saya tak nampak tangan, tapi saya boleh rasakan macam ada tangan tarik. Apa situ? Okey, tak apa. Saya tak nak fikir bukan-bukan. Terus memandu. Second time KC, saya rasa orang letak tangan dekat bahu. Terus bulu rumah saya meremang. Saya tak berani nak toleh, nak tengok. Meremang sangat. Kemudian saya cakap, dengan nama Allah yang aku berlindung, dia membaca doa lah. Habis saja saya baca doa tu, saya dapat rasakan tangan tu dia bergerak tu KC. Perlahan-lahan dia lepaskan, kena bahu sikit, ujung jari, terus dia hilang. Sampai dekat kawasan rumah, simpang 4 lampu trafik warna merah. Saya toleh belakang, tengok tak ada orang. Saya pun toleh depan. Ibu saya terbangun dari tidur. Ada apa? Ada apa? Kau yang kejut ibu kan? Kejut? Tak ada. Habis tadi orang tepuk-tepuk bahu aku. Engkau kan tepuk aku? Saya tak nak takutkan ibu saya. Orang tepuk lah. Kau tepuk, kau lupa pula. Tak ada. Saya tadi tepuk. Lepas tu saya nak bergerak tengok lampu. Ingatkan dah hijau, masih merah lagi. Tak apalah, ibu tidur balik. Ibu sambung tidur Ibu saya sambung tidur. KC, sebenarnya saya tak tepuk ibu saya. Itulah kisah yang ringkas kiriman daripada teman kita dari Melaka di Malaysia. Baik, kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12 bersama dengan saya KC. Kejap lagi akan saya kongsi kisah yang berlaku di Seremban. Dekat beliau menetap di sebuah rumah. Saya tak mau sebutkan lah. Okey, dekat kawasan, saya sebut nama kawasan lah. Seremban ni kan besar kan. Dekat kawasan Bukit Desa. Itu je lah. Bukit Desa. Jadi kisah Seremban Bukit Desa akan saya ketengahkan sebentar nanti. Tapi sebelum tu, waktu untuk saya bertegur teman-teman pendengar MJ12. Akmal Riza. Hai guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pendengar dari seberang Tambak, Bandar Baru Uda, Johor. Saya suka sangat mendengar MJ12. Farhan Paan. Salam KC, sedang bertugas sambil mendengar MJ12 di tempat kerja saya ni. Hari-hari saya dengar bunyi mengilai, tapi saya tidak pasti sama ada betul bunyi ataupun perasaan saya. Salam semua. Shop Share hadir daripada Kak Nur Kiajon. Ada yang kata di sini, salam KC mendengar dari Bukit Jalil, Malaysia. Lauk kegemaran sepanjang zaman, nasi kicap telur goreng lauk idaman bujang. Wow, sambil mendengar MJ12 makan nasi kicap telur bujang. Okey, selamat menjamu selera.
Kita ada Suhana sedang mendengar sekarang ini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sedang mendengar MJ12 daripada Mont Kiara. Okey, terima kasih pada pendengar kita di Mont Kiara mendengar MJ12. Mendengar rancangan ini dengan bibi saya yang recommend rancangan KC MJ12. Terima kasih pada anda Suhana di Mont Kiara dengan bibi anda. Wow. Kira awak dengan bibi sekarang fan of MJ12. Terima kasih pada Suhana. Kita juga ada Rahima, Puan Rahima yang berada di Bukit Batok. KC, kisah malam ni seram. Kisah hospital tadi boleh terbayang KC. Perempuan tu merangkak. Ya Allah lah. Pula dalam rumah kakak ni ada 2 ekor kucing hitam. Tengah cerita kucing hitam dengan loceng lompat atas katil. Kakak terpekik. Tercakap mak kau Kuat KC, nasib baiklah suami kakak ni, dia kalau tidur, jangan cakap pekikkan kakak Kakak rasa kalau bangunan runtuh pun dia tak bangun. Jadi, wah dahsyat suami tidur ni mungkin penat sangat lah ya. Ada Kak, tengah masak Kak Nokia, siap kirim gambar lagi. Kita ada teman-teman yang lain, yang ini daripada Nurul Azwa. Salam KC dan semua pendengar-pendengar geng-geng momok yang sedang mendengar. Saya Wawa dari Sungai Ara, Pulau Pinang. Ya, pendengar setia MJ12 baru 2 tahun, tapi saya dengar melalui YouTube saja sebab takut dengar malam-malam bersorangan, katanya Nurul Azwa. Dengarlah malam-malam ajak kawan nanti lama kelamaan akan berani rasa takut akan kurang dan kurang terus akan hilang. Jadi Allah bisa tegal biasa ya. Salam kisah dari Teluk Belanga Crescent, Ika Rizal Riz. Kita juga ada Salbia sedang mendengar dari Tampines Street 41. Akif Mandik, Assalamualaikum DJ KC. Waalaikumsalam, peminat dari Kedah. Cerita dalam tandas tadi seram, terbaik KC, lagi seram kalau Pak Radin cerita KC. Katanya cerita Pak Radin semua seram-seram. Wow, okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akak pendengar dari Bukit Batok setia mendengar MJ12 ya, Kak Kimi Nirwana. Oh, tadi ada teman kita pun dari Bukit Batok. Ini dari mana ni? Dari Take Y sedang mendengar rancangan MJ12. Ini daripada siapa ni? Take Y, namanya Abang Johnny Johnny Labu katanya. Ini nama Facebook Johnny Labu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Kota Masai Pasir Gudang Johor mendengar MJ12 seorang, mata dah mengantuk tapi saya tahan sebab tak nak ketinggalan cerita-cerita daripada Tengku Asma. Okey, Tengku Asma harap dapat bertahan mata tu Salam Bro KC dari Pekanbaru, Indonesia. Kisah hari ini banyak angker daripada Epi Dilan. Salam. Okey, kita juga ada Mas Reha. Saya pendengar setia MJ12. Ini daripada Batam, Indonesia. Orang-orang Batam ramai mendengar rancangan KC tahu. Jangan cakap di rumah, kalau di stesen-stesen minyak pun mendengar rancangan Misteri Jam 12. Dan juga di warung-warung waktu malam yang masih lagi beroperasi juga mendengar MJ12. Sebab rancangan ini memang disukai ramai di Batam, Indonesia. Terima kasih. Kita juga ada Siti Siti Balkis binti Daud. Saya peminat setia MJ12 malam. Wah, jadi suka dengan MJ12. Ibnu Al-Hashim, KC, saya nak berkongsi kisah pendek. 2 minggu lalu kucing saya mengiau waktu malam tak henti-henti. Tak pernah dia berbuat demikian. Dan bila saya keluar daripada bilik, saya terperanjat tengok kucing saya dekat tingkap dapur tengah miau miau miau. Dan saya pun menghampiri kucing saya. Bila menghampiri kucing, saya berdiri dekat tingkap dapur. Sedang saya tengok kucing, saya panggil, namanya adalah Combi. Combi. Dia miau miau tak henti-henti. Tiba-tiba bulu rumah saya terus meremang KC. Saya bukan buat-buat cerita, tapi ini adalah benda yang betul-betul berlaku. Bulu rumah saya meremang. Dan bila bulu dah mula meremang ni, kita dah mula fikir yang bukan-bukan. Saya panggil Combi. Jadi saya angkat Combi, saya letak dekat bahagian bawah ketiak saya lah. Saya macam grip Combi tu. Jadi kepalanya memandang tingkap. Bila saya angkat, the moment kepalanya memandang ke arah tingkap, terus kucing saya macam wow, macam nak menerkam, nak bergaduh tau. Asal kucing saya ni. Tapi saya tengok dekat tingkap tak nampak apa-apa lah, cuma saya meremang. Kucing saya dah mula macam nak terkam. Saya pun apa lagi, pusing. Saya jalan masuk ke dalam bilik. Saya pun tak tahu apa yang kucing saya nampak, tapi mesti dia ternampak sesuatu. Itu dia. Dan ada juga kiriman-kiriman yang ini daripada Encik Arif. Katanya di sini
Selamat malam Casey, selamat malam. Harap para pendengar yang berkongsi kisah-kisah, ya, sila hantarkan kisah anda dalam bahasa yang sempurna, bahasa Melayu lah. Kasihanilah DJ yang perlu terjemahkan kata-kata anda. Berbanggalah dengan bahasa ibunda dan lestarikanlah bahasa dalam perbualan seharian kita. Menyampah bila dengar orang kita kata tak fasih berbual bahasa Melayu. Itu dia. Ikhlas daripada peminat setia Misteri Jam 12. Ya, yang mendengar Jam 12 walaupun esok kerja pagi. Kita teruskan kisah selepas pesanan dari penaja. Okey, kisah yang ingin saya bacakan seperti yang dijanjikan awal tadi berlaku di Seremban. Pengalaman ini peringatan pada semua, entah benar ataupun tidak. Di Seremban dekat dengan sebuah kawasan di Seremban. Ya, saya nak beritahu anda jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Dekat Bukit Desa Seremban. Ini datang daripada Puan Nafisa. Puan Nafisa berkongsi pengalaman ini. Saya baru saja berpindah dekat rumah baru di Seremban Bukit Desa. Peristiwa yang saya nak ketengahkan ini pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Berlaku pada tahun 2014. Ya, mungkin 4 tahun yang lalu. Saya berpindah ke rumah ini selepas kami meninggalkan kawasan rumah iaitu yang terletak jadi beliau katakan beliau ni adalah asalnya orang mana tadi? Okey, saya adalah asal orang Perlis, meninggalkan Perlis untuk berpindah ke Seremban Negeri Sembilan KC dekat Bukit Desa. Kerana suami saya mendapat tawaran kerja dekat kawasan ini. Setelah berpindah dekat rumah yang kami cari, memakan masa selama 3 bulan kami cari rumah melalui aplikasi. Macam-macam viewing kami dah kunjungi, macam-macam rumah dah kunjungi untuk kami lihat dan berkenan dengan rumah dekat Bukit Desa di Seremban. Jarak perjalanan daripada rumah tu nak pergi ke pejabat suami makan masa dalam 20 minit. Tidaklah begitu jauh kalau memandu. Pengalaman saya berpindah dekat rumah ni adalah sebuah rumah banglo. Tinggal dekat rumah ni malam yang pertama katanya di sini. Saya dengan suami dengan 2 orang anak perempuan berusia 14 dan 16 tahun. Anak saya walaupun ada bilik masing-masing, mereka tidur bersama sebab rumah baru mereka belum biasa. Jadi mereka bergili-gili. Malam ni tidur bilik kakak. Malam esok kakak tidur bilik adik. Begitulah mereka bergili-gili untuk tidur dalam bilik antara satu sama lain. Saya dengan suami tinggal sebilik lah. Bilik kami di tingkat atas. Bawah pun ada bilik, ada 2 lagi bilik tidur, ada ruang tamu, ada dapur, ada tandas, ada tempat cuci pakaian. Apa yang terjadi Casey waktu malam, anak saya 2 orang datang ke dalam bilik sebelum dia masuk ketuk pintu. Jadi mereka tak boleh buka. Saya dengan suami tidur kunci pintu dari dalam. Bila bangun tu, bila saya dengar orang ketuk pintu, katanya di sini Puan Nafisa, saya pun bangun, buka pintu nampak anak saya dalam keadaan berpelukan, takut. Saya pun tanya, kenapa? Dia pun masuk bilik katanya. Dia panggil saya Umi, boleh tak tidur dengan kita dekat bilik kakak? Bilik kakak? Bukan ke malam ni tidur kat bilik adik? Ya, malam ni mereka patut tidur bilik adik. Kata tak. Kita dari bilik adik tidur kat bilik kakak boleh tak? Ataupun boleh tak can we sleep here? Katanya di sini boleh tak kita tidur dekat sini? Bolehlah, bila Umi please. Kata anak saya. Jadi saya pun tengok macam ada benda tak kena ni. So okay, why not? Pergi bilik, ambil tilam, tidur dekat sini. Okay, ambil tilam, temankan budak-budak ni. Lari ke sini lintang bukang. Saya bentangkan tilam tepi katil. Jadi anak-anak tidur dekat bawah, saya tidur dekat atas. Tutup pintu, kunci dari dalam. Tidur. Akhirnya anak tidur nyenyak lah sampai ke pagi. Pagi itu mereka bangun, siap-siap untuk ke sekolah. Pergi sekolah. Saya dengan suami bangun pun siap-siap lah, suami nak pergi kerja. Jadi saya dalam rumah tu seorang diri. Pada waktu pagi, anak sekolah, suami bekerja. Casey, waktu pagi setelah rumah kosong tak ada orang Casey. Pukul 8 lebih tu dah kosong. Sebab anak keluar sekolah dulu, kemudian baru suami keluar pergi kerja. Jam 8 lebih, rumah dah tak ada orang. Saya mulalah
Nak buat kerja-kerja rumah, basuh baju, memasak. Sedang saya dekat dapur, Casey, saya dengar bilik atas pintu kena hempas kuat sangat. Bam! Mungkin angin agaknya. Tak apa, saya pun tak layan lah. Masih lagi tengah cari bahan, tengah nak cuci baju. Sambil tu nak cuci baju sekali. Baju tu senang, masuk mesin, tekan, dia akan pusing lah selama 1 jam tu kan, dia akan basuh. Dalam 1 jam saya tunggu tu, sebelum jemur, saya masak. Tengah masak lagi, bam! Pintu lagi tutup. Apa ni? Saya lari naik atas. Bila saya tengah lari naik atas, telapak kaki saya ni kan pijak tangga. Tangga tu tangga kayu tau. Duk 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 duk. Dalam masa yang sama, saya dengar ada orang lari dekat tingkat atas rumah saya. Telapak kaki orang lari. Sebab bila tengah naik tangga, saya dengar macam ada benda tak kena. Saya berhenti. Bila berhenti, saya dengar ada sambungan telapak kaki. Duk 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 duk. Lari ke si lintang pukang. Saya tak berani nak naik. Saya ingatkan itu perompak, Casey. So dalam hati, tolong jangan saya naik atas. Nanti saya kena mungkin menjadi mangsa perompakan. Saya perlahan-lahan turun ke bawah. Saya pergi dekat telefon. Saya dah standby nak dial polis. Tapi saya cancel. Saya telefon suami. Saya cakap pada suami, bang, tadi saya dengar bunyi tapak kaki orang lari dekat atas, bang. Suami pula, dia tak fikir pasal perompak. Suami cakap apa? Hantu kot. Dan suami saya terus ketawa. Mana pagi-pagi ada hantu? Casey, bila suami kata mana pagi-pagi ada hantu, saya pun dongak dekat atas, dekat tingkat 2, Casey. Saya nampak dengan jelas ada budak perempuan sebaya dengan anak saya tengah jenguk dekat atas, tengok saya dalam keadaan macam sedang sembunyi-sembunyi di sebalik tembok. Saya istighfar. Suami tanya, kenapa? Saya, abang. Bang, ada budak bang kat atas. Casey, suami kata, jangan naik atas. Ambil kunci sekarang. Keluar rumah, kunci pintu. Rumah saya cuma ada 2 pintu masuk. Pintu belakang dengan pintu depan. Pintu belakang memang kunci. Pintu dapur tu, pintu depan saya keluar, kunci pintu. Dan saya ada sebuah kereta kecil. Suami dah memandu keretanya. Saya masuk kereta saya, keluar daripada rumah tu, kunci pagar. Saya pergi ke kafe berdekatan dengan rumah. Tak tenteram jiwa dibuatnya, Casey. Jadi bila anak-anak nak balik sekolah tu lebih awal dari suami lah. Nasib baiklah zaman sekarang ada handphone. Saya message anak-anak, jangan balik sekolah, ibu will fetch you. Saya pun pergi jemput anak 2 orang sebelum suami balik. Saya ajak 2 orang pergi McDonald untuk beli makanan. Sebab saya tak sempat nak masak. The whole day I'm outside, katanya di sini. Dan kemudian saya tanya suami, abang dekat mana on the way? Okay, sama-sama jalan. Kebetulan sampai depan rumah sama-sama, Casey. Masuk dalam, saya letak kereta, kenderaan suami letak. Suami keluar, suami beri salam, masuk dalam rumah. Suami terus lari naik atas. Saya dengan anak-anak duduk dekat bawah meja makan, buka makanan yang kita beli, dah nak makan ni. Panggil, abang, cepat sikit. Suami pun turun. Saya tengok suami, saya angguk. Tanya, ada tak? Suami geleng kepala, tak ada. Alhamdulillah. Casey dan pendengar Ria, saya dengan anak-anak tidur waktu malam. Saya dengar bunyi telapak kaki. Kemudian baru anak saya beritahu yang mereka mati-mati nak tidur dengan saya ataupun saya temankan mereka. Mereka kata nampak budak perempuan sebaya mereka lari dekat atas. Sebab anak-anak saya tidur tak tutup pintu. Jadi dia nampak ada budak perempuan lari. Mula-mula ingatkan mereka salah nampak. Tapi bila budak perempuan tu patah balik dan menjenguk dekat pintu dengan matanya terbeliak, wajah pucat, anak saya itulah terus terpekik, lari keluar dan ketuk pintu bilik saya. Silakan hubungi saya. Anda boleh kongsi pengalaman kisah di 691-11-897. Ini daripada Kak Nora. Sementara saya nantikan panggilan anda. Kak Nora berkongsi, saya pendengar dari Marine Terrace, suka dengan MJ12. Kisah berlaku pada waktu malam. Jiran sebelah saya ni, family-nya ada masalah, Casey. Yalah, kita hidup berjiran. Apa berlaku pada jiran pun kita tahu. Nak bila benda yang berlaku tu kuat dari biasa.
Maksud saya, selepas maghrib, mesti akan terdengar rumah jiran sebelah orang terpekik-pekik. Dia bukan pekik bergaduh. Dia adalah bunyi pekik orang kena rasuk. Dan akan nanti nampaklah pakcik ni datang untuk merawat. Dan ada kalanya bau kemenyan pula. Apa yang terjadi ni, saya kadang-kadang nak tanya, takut jiran ingatkan kepo. Akhirnya saya ambil beratlah saya bertanya kalau saya boleh bantu. Ketika arwah mak jiran sebelah ni masih hidup ketika arwah mak masih hidup, arwah mak jiran sebelah saya ni suka sangat setiap hari Khamis malam Jumaat. Ini adalah satu tabiat Casey yang dilakukan sejak zaman-zaman sebelum pindah dekat rumah Marine Terrace zaman dulu, dekat kawasan kampung. Buat hari Khamis malam Jumaat mesti akan hidupkan bara api dan bakar asap kemenyan. Dia akan bakar kemenyan lah, menghasilkan asap yang berkepul-kepul. Satu rumah dia asap. Bila ditanya oleh anaknya, kenapa mak buat ni? Kata, ni kan hari Khamis malam Jumaat. Kau budak-budak mana tahu? Jangan pula esok lusa aku dah mati kau tak buat. Tapi apa sebabnya kena buat macam tu? Bila tanya lagi, ini kan hari Khamis malam Jumaat. Itu saja jawapan yang diberikan oleh arwah ibu jiran sebelah. Casey, ibunya meninggal dunia. Asap rumah hari Khamis malam Jumaat tidak lagi dilakukan. Perkara ini terjadi selepas 2 minggu rumah tak diasapkan. Ya, 2 minggu. Jiran saya, isterinya ni lah, mula kena rasuk, meracau. Dan kata jiran saya, suaminya kepada saya ni beritahu, bila dapat seorang bantuan pakar ni mula baca-baca, isteri saya menjawab, sebelum aku mati, aku dah ingatkan kau, asapkan rumah ni setiap hari Khamis malam Jumaat. Kenapa kau tak asap? Kata isterinya yang dalam keadaan dirasuk. Jadi dia kata dia memang ingat ibu mertuanya suruh asapkan rumah hari Khamis malam Jumaat. Bila ditanya, ini kan hari Khamis malam Jumaat. Itu saja alasan yang diberi dan mereka ingat tak penting. Jadi rupa-rupanya, dah bertahun benda ni dilakukan. Setiap hari Khamis malam Jumaat, jin ni yang berkeliaran dekat luar rumah, khususnya waktu maghrib ni. Azan maghrib berkumandang, jin akan lari. Mereka akan cari tempat berteduh. Dalam tandas, rumah kosong, macam-macam tempat lah. Jadi bila dia lari tengah cari tempat berteduh ni, tempat berlindung, dia ternampak rumah ni hari Khamis ni asap berkepul-kepul keluar daripada rumah. Ada makan lah. Ibarat macam makan buffet free. Setiap hari Khamis datang ada makan. Bertahun datang makan. Dah tahulah benda ni kat sini kan. Jadi kata jiran saya ni, bila saya berhenti dengan isteri tak buat lagi, hari Khamis pertama datang tak ada makan. Dia balik. Khamis kedua datang tak ada makan. Jadi marah. Yang kena isteri saya yang lemah semangat. Susah. Kita terpaksa Casey, tak tahu macam mana nak buat. Saya dengan isteri saya terpaksa teruskan perkara ini. Hari Khamis malam Jumaat kita asap supaya kita tidak diganggu. Okey, itu dia kisah yang dikongsi. Terima kasih pada akak kita yang ketengahkan tentang jiran sebelah. Itu dia. Jiran sebelah. Jiran ni ibarat saudara kita yang dekat lah. Apa berlaku pada keluarga, jiran sebelah yang akan tahu. Busuk ataupun tidak, jiran sebelah akan tahu. Jadi kalau boleh sebar-sebarkanlah yang gembira, tutup-tutupkanlah yang kurang gembira. Ya. 669-11897. Terima kasih pada anda semua. Yang ini daripada pendengar kita, Encik Haji Ismail, katanya, Casey, asap ni adalah makanan jin. Kalau diasapkan rumah, mesti tanamkan niat. Ada orang asap rumah nak wangikan rumah, memang tak salah pun. Nak wangi-wangikan rumah. Tapi bila diangkat asap kemenyan tu dengan niat mungkin melindungi rumah daripada apa jua, asap tu sebagai pelindungan.
maka salahlah kidah kita. Kalau setakat asap nak wangi-wangi, sebab ada asap-asap yang wangi. Urupati tu yang dibakar tu pun asap wangi juga. Ya, sekarang ni ada lilin-lilin yang keluarkan asap wangi dekat kedai pun asap juga wangi. Tapi janganlah sampai salah. Setiap kali hari Khamis malam Jumaat, nak kena asap ni, kata Tuan Haji Ismail. Terima kasih. Daripada Nurul, Casey, kisah yang tadi tu memang kena juga dengan saya. Ketika arwah ibu saya masih ada, dia suka buat satu perkara ni, yang mana saya dah tak buat lagi dah. Setiap kali kalau ada bunyi guru dan peti, arwah ibu saya akan suruh ambil kain, tutup semua cermin-cermin dalam rumah. Saya pernah tanya, katanya kalau kau tak tutup nanti setan masuk dan tinggal dekat dalam cermin ni. Does it make sense? Tapi saya buat sebab tak nak bantah. Saya angkat kain, tutup lah. Kain batik yang mak saya ada dalam almari yang simpan tu, nanti bunyi guru peti sabung menyabung akan ambil. Sampaikan TV kena tutup, tak boleh tengok. Katanya tak boleh tengok, ni tengah guru-guru peti ni. Arwah ibu dah meninggal, saya berhenti berbuat demikian. Alhamdulillah sampai sekarang dah pun masuk setahun lebih, tak ada apa-apa pun. Jadi saya jumpa anda esok malam dan terus bersama dengan Ria 897 FM. Ada kirim Casey, tak puas lah lagi cerita best MJ12. Tolong buat sampai pukul 4 pagi. Saya akan tulis pada Cik Hasan Salih untuk extend MJ12. Yelah tu 12 tengah malam sampai 4 pagi. Cerita hantu 4 jam. Terima kasih kita jumpa esok lah Kadang-kadang tu lesser is more lah. Macam tu. Cakap putih ke si Dan saya hari Sabtu dan Ahad ini saya akan mengacarakan satu acara di Tampines Hub. Saya akan mengacarakan satu acara di Tampines Hub Sabtu dan Ahad ini, bermula jam 5 petang sampai 9.30 malam kalau tak silap saya, Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu kita ada special artist, special guest, Rough Edge telah pun diundang hari Sabtu di Tampines Hub. Terima kasih pada Rose Valley yang mengundang untuk menjadi pengacara acara ini. Hari Ahad kita ada Nora Danish yang diundang untuk acara di Tampines Hub, My Tampines Hub. Jadi jumpa anda kalau ada peluang masa terluang. Sabtu Rough Edge, Ahad Nora Danish, saya akan mengacara dan jumpa anda esok lah. Hujung minggu ini kita berjumpa di Tampines, tapi esok jumpa di Ruang Udara Ria. Bye-bye.